Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berbincang sedikit tentang post daripada Ustaz Samad Ali yang mana mula post ni dia membuat tohmahan terhadap Aswaja. Dia tak sebutlah Aswaja Persatuan Aswaja ataupun dia membuat tohmahan kepada ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Kan? Tapi bukan itu yang kita nak tumpukan dalam perbincangan ini. Berkenaan tohmahan ini, saya akan kumpul dengan satu lagi tohmahan dia, tuduhan dia terhadap Aswaja juga, dan saya akan ulas di dalam video yang berasingan. Tapi hari ini apa yang saya nak tumpukan untuk perbincangan kita adalah berkaitan dengan statement dia ataupun saranan Ustaz Samad Ali ini yang di bawah sekali, yang mana paragraf akhir ni beliau ada menyarankan, kita baca kat sini, saya sarankan kepada anak-anak muda, bacalah terjemahan Sahihain sehingga khatam. Maksudnya terjemahan daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dia suruh baca kedua-dua kitab itu sehingga khatam. Kemudian dia kata, ia sangat mudah, semudah anda membaca mana-mana novel masa kini. Ini satu statement yang sungguh tidak bertanggungjawab. Kemudian anda nilai sendiri apakah cara agama yang diamalkan oleh Rasul kita. Kenapa saya kata tidak bertanggungjawab statement itu? Dia meletakkan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim sama level dengan novel-novel. Tapi sebelum tu dia ada tulislah dekat atas ni, paragraf kedua ni, dia ada tulis bahawa terjemahan kedua-dua kitab ini sangat mudah difahami oleh sesiapa yang membacanya. Sesiapa yang membaca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim akan kenal susuk tubuh, ibadat rutin, cara hidup Rasulullah SAW, dan ini berbahaya bagi Aswaja. Itu satu tohmahan, tuduhan terhadap Aswaja yang mana kita bincang kemudian. Tapi kita tumpu kepada dia mengatakan bahawa Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ni sangat mudah difahami. Yang pertama, Ustaz Samad Ali kena faham bahawa tahap kefahaman masing-masing manusia ini berbeza. Jika bagi Ustaz Samad Ali mudah, tidak semestinya ia mudah bagi orang lain. Jadi untuk menyarankan bahawa semua orang anak muda ini untuk membaca terjemahan dan mengatakan bahawa ia seperti membaca novel, itu adalah satu yang sangat tidak bertanggungjawab bagi seorang yang berlatar belakangkan akademik dan dikatakan bahawa sedang mengambil PhD. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua bagaimanakah kita melihat membaca sesuatu terjemahan ataupun membaca hadis-hadis dan kemudian kita perlu mendapatkan syarah terhadap hadis itu. Barulah kita boleh faham sesuatu hadis itu. Di hujung video ini saya akan tunjukkan contoh bagaimana kita perlu belajar dengan berguru, perlu mendengar sesuatu hadis itu, bukan saja kita baca, kita dengar huraian daripada guru untuk memahami hadis itu. Jadi saya harap anda semua dengar bagaimana bila kita duduk di dalam kuliah, kita akan go through, lalui bacaan hadis tersebut, terjemahan dan juga hadis itu. Kemudian guru akan memberi huraian, akan memberi syarah terhadap hadis tersebut. Dan kita akan lihat bagaimana bezanya jika hanya kita baca seperti biasa, terus, dan juga apabila kita mendengar huraian terhadap hadis tersebut, bagaimana kita boleh mendapat kefahaman yang berbeza. Baca saja kita akan faham lain. Tapi lepas mendengar syarah, rupa-rupanya maksud hadis itu lain. Itu kita akan lihat di dalam video ini juga di hujung nanti. Jadi ingin mengatakan bahawa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim seperti baca novel-novel masa kini, itu memang sesuatu yang sangat-sangat terkeluar daripada landasan keilmuan. Sebelum saya pergi kepada contoh yang ingin saya tunjuk kepada anda bagaimana kita nak membaca sesuatu hadis dan juga bagaimana selepas kita mendengar daripada huraian dan juga syarah daripada guru itu. Jadi berkaitan dengan anak muda seperti yang disarankan oleh Ustaz Samad Ali ini, apakah kitab yang anak muda perlu lalui, perlu baca terlebih dahulu sebelum nak pergi kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Apakah yang lebih baik dilakukan oleh anak-anak muda. Yang pertamanya, untuk kita pelajari ilmu ini, untuk memahami Islam ini, kita mestilah memahami, mengetahui apa isi Al-Quran terlebih dahulu. Bukan sekadar baca dengan tartil, bukan hanya sekadar baca dengan tajwid yang betul, sebutan yang betul, makhraj betul, itu satu. Tapi kena tahu juga apakah isi, apakah yang tertulis di dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran itu. Jadi kena tahu daripada awal
surah Al-Baqarah tu, daripada Fatihah, Al-Baqarah sehinggalah surah An-Nas sampai habis kita kena faham, kena tahu dulu keseluruhan Al-Quran itu. Kemudian lepas dah tahu dah Al-Quran itu, kitab hadis yang pertama yang kita kena tahu adalah hadis 40 tu. Yang tu habiskan dulu. Di dalam kitab hadis 40, walaupun disebut 40, ada 42 hadis. Baca keseluruhan 42 hadis itu, kemudian duduk di hadapan guru, dengar pula syarah daripada guru. Baca dulu tak ada masalah, tapi jangan mengatakan, okey dah baca habis 42, dah faham. Bukan, jangan anggap anda dah faham lepas baca keseluruhan 42 tu. Duduk di dalam syarah, dengar keseluruhan 42 hadis susunan Imam Nawawi tersebut. Susunan itu ada hadis Bukhari, ada daripada hadis daripada Imam Muslim, ada hadis daripada Imam Tirmizi dan sebagainya, ada dalam tu. Seperti yang saya sebut tadi, habiskan hadis 40 tu dulu. Susunan Imam Nawawi yang ada 42 hadis dalam tu. Habiskan itu dulu. Dengan menduduki syarah sehingga khatam itu dulu. Jangan cerita dulu nak khatam tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua, jangan cerita dulu. Selepas habis hadis susunan Imam Nawawi hadis 40 dulu, baca pula ataupun pergi belajar pula Riyadhus Shalihin. Habiskan ni dulu. Riyadhus Shalihin. Ini juga susunan Imam Nawawi, tebal ni. Nanti di hujung nanti kita tengok bagaimana kita nak menduduki syarah daripada hadis-hadis di dalam Riyadhus Shalihin. Jika kita lihat di dalam Riyadhus Shalihin juga ada hadis-hadis daripada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan berbagai lagi kitab-kitab yang mana diambil oleh Imam Nawawi dan disusun di dalam Riyadhus Shalihin. Jika kita lihat susunan ini, dia susun berdasarkan tajuk-tajuk yang berbeza. Okey, kita tengok dekat sini, Riyadhus Shalihin ni ada 2 jilid. Jilid 1 dan jilid 2. Jadi kita tengok di dalamnya adalah susunan hadis-hadis berdasarkan kepada bab. Kita tengok macam-macam bab ada dekat sini. Jadi apabila hadis-hadis berdasarkan pada bab ini disusun, semua hadis yang diambil oleh Imam Nawawi adalah daripada Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari. Kita tengok dekat sini. Kita tengok apabila ditulis sesuatu hadis daripada mana? Riwayat Muslim. Kemudian kita tengok bawah ni, riwayat Muslim lagi. Kemudian jika kita buka saja mana-mana saja, kita akan nampak semuanya riwayat Muslim. Kemudian kat sini juga ada riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tengok dekat sini. Riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari. Jadi kita tahu bahawa hadis-hadis di dalam Riyadhus Shalihin ini juga adalah hadis-hadis daripada riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim. Malah ada daripada riwayat lain seperti ini daripada riwayat lain, riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Kemudian ada riwayat Tirmizi. Jadi semua hadis-hadis yang berkaitan ada di dalam Riyadhus Shalihin ini. Jadi jika apabila Ustaz Samad Ali mengatakan bahawa Aswaja hendak menjatuhkan atau nak mengenepikan riwayat Al-Bukhari dan Muslim, seperti yang ditohmah oleh Ustaz Samad Ali, maksudnya ada sesuatu yang tak kena lah. Adakah dia tak tahu bahawa kita Aswaja mendalami Riyadhus Shalihin ini, ada kuliah-kuliah khusus nak menghabiskan Riyadhus Shalihin, habiskan hadis 40 dan sebagainya, kan? Okey, seperti yang saya sebut tadi, saya nak tunjukkan contoh bagaimana kita membaca kemudian menduduki syarah tentang hadis-hadis ini. Permulaannya adalah membaca. Seperti yang disarankan oleh Ustaz Samad Ali, kan, baca kemudian faham, kan. Okey, kita akan lihat. Mula-mula dia akan membaca hadis pada sesi kuliah tersebut, kemudian guru akan mensyarahkan hadis tersebut. Dan kita akan lihat jika apabila kita membaca dan disyarahkan oleh guru itu, bacaan yang akan kita fahami dan juga syarahan yang daripada guru itu akan memberikan kefahaman yang berbeza. Okey, kita lihat ini, kita tengok bagaimana dia membaca dulu kemudian akan disyarahkan oleh
Habib Ali Zainal Abidin. Okey, kita dengar ni. Mulanya akan membaca hadis-hadis tersebut berdasarkan kepada bab terlebih dahulu, kemudian akan dihurai dan disyarahkan oleh Habib Ali Zainal Abidin. Kita dengar ni bagaimana ia berlangsung. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Bab tentang makruh bertengkar, mengeraskan suara, mencari barang yang hilang, berjual beli, sewa menyewa dan sebagainya di dalam masjid. Wa bihi ilahi qala hadatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayka fa innal masajida lam tubna li hadza, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang mendengar orang mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah ia mengatakan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, kerana sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk itu, riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sekalian melihat ada orang berjual beli di dalam masjid, maka hendaklah kamu sekalian mengatakan semoga Allah tidak memberikan untung denganmu itu. Dan apabila kamu sekalian melihat ada orang mencari barangnya yang hilang, maka hendaklah kamu sekalian mengatakan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, riwayat Tirmizi. Gerak. وبه إليه قال حدثنا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له, رواه Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahawasanya ada seseorang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, di mana ia berkata, siapakah yang dapat menemukan untaku yang merah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga untamu tidak ketemu. Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk beribadah, riwayat Muslim. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berjual beli di dalam masjid, melarang untuk mencari barang yang hilang di dalam masjid, dan melarang untuk mendengarkan syair di dalam masjid, riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Gerak. Dari As-Sa'ib bin Yazid As-Sahabi radhiyallahu anhu berkata, sewaktu saya berada di dalam masjid, kemudian ada seseorang melempar saya, maka saya pun memperhatikan orang itu. Tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab ada di situ dan berkata, panggillah kedua orang itu. Maka saya pun datang dengan membawa kedua orang itu. Umar lantas bertanya, dari manakah kamu berdua? Kedua orang itu menjawab, dari Taif. Umar berkata, seandainya kamu berdua termasuk penduduk negeri sini, nescaya saya menyakiti kamu berdua, kerana berani-beraninya kamu mengeraskan suara di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari. Naam. Okey, kita tengok jika kita baca je, kita akan lihat bahawa ada satu doa yang mana kita mendoakan untuk keburukan orang. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, kan. Kemudian ada doa bahawa semoga Allah tidak memberikan laba daganganmu itu, kan. Dan apabila kamu sekalian melihat ada orang yang mencari barangan yang hilang, maka hendaklah kamu sekalian mengatakan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Jika kita baca saja, kita akan faham, kenapa ada doa untuk keburukan orang, supaya tidak untung di dalam perniagaan, supaya tidak jumpa barang yang hilang. Itu kan doa-doa yang buruk terhadap orang lain. Jadi jika kita hanya membaca, kan kita akan dapat kefahaman yang lain, kan? Kan kita akan dapat kefahaman seolah-olah kita boleh mendoakan keburukan pada orang pula, kan? Jadi, tapi bila kita dengar daripada syarah, penerangan dan huraian daripada guru, kita akan dapat kefahaman yang lebih lagi, berbeza daripada hanya membaca saja. Okey, kita dengar ni penerangan daripada Habib Ali Zainal Abidin tentang hadis-hadis ini, dan kita akan lihat bagaimana bezanya hanya membaca dan juga dengan mendengar huraian dan juga syarah terhadap hadis tersebut. Maka kita akan lihat bagaimana salahnya Ustaz Samad Ali untuk menyarankan supaya orang hanya membaca terjemahan dan dapat faham sendiri. Semoga konon-konon mereka akan dapat menilai
kehidupan Rasulullah SAW dalam sehari-hari. Adakah betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Samad Ali itu? Okey, kita tengok bagaimana syarah dan juga huraian daripada Habib Ali Zainal Abidin ini, dan kita nilai-nilai sendiri saranan daripada Ustaz Samad Ali itu. Adakah boleh diterima atau kena buang terus di dalam longkang? Okey, kita dengar syarah daripada Habib Ali Zainal Abidin. Beberapa hadis yang dibaca tadi menjelaskan tentang adab dalam masjid. Masjid ini diberi nama masjid nisbah kepada satu perbuatan di dalam salat, yang mana perbuatan itu adalah keadaan sujud yang merupakan tempat yang paling hampir antara seorang hamba dengan Allah. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia berada dalam keadaan sujud. Dalam hadis yang lain, ammar ruku', dalam keadaan kamu ruku', perbanyaklah kamu memuji kepada Allah. Wa amma sujud fa'akthiru fihi du'a. Ketika kamu dalam keadaan sujud, perbanyaklah kamu berdoa. Karena itu momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa diberi nama masjid karena perbuatan sujud atau lebih kepada ibadah salat yang menjadi keutamaan pada masjid. Walaupun masjid mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti majlis ilmu. Hal ini juga ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah masuk ke dalam masjid, didapati ada dua halaqah. Satu halaqah ilmu, yang satu halaqah doa. Maka Nabi bersabda, kedua-dua majlis ini adalah baik, tapi yang ini lebih baik, yaitu majlis ilmu. Dengan demikian ada di majlis atau di masjid Nabi kumpulan orang yang hadir majlis ilmu, ada kumpulan orang yang berdoa bersama-sama. Satu hari Nabi masuk ke masjidnya, didapati ada ramai sahabat yang berzikir. Lalu Nabi tanya, apa yang menyebabkan kamu duduk di tempat ini? Katanya, ya Rasulullah, kami berzikir kepada Allah yang telah memberikan nikmat Islam kepada kami dengan engkau. Allahumma ajlasakum illa dzalik, demi Allah kamu tak duduk kecuali untuk itu saja. Katanya, benar wahai Rasulullah, demi Allah kami tak duduk kecuali hanya untuk berzikir sahaja. Maka Nabi bersabda, aku mengambil sumpah daripada kamu bukan karena aku tak percaya, tetapi aku melihat Allah membangga-banggakan kamu di hadapan para malaikatnya. Dengan demikian, di masjid Nabi itu ada salat, ada majlis ilmu, ada majlis berdoa, ada majlis berzikir. Faham dong? Jadi, dan berzikirnya bukan satu-satu, berkelompok. Berdoanya bukan satu-satu, berkelompok. Jadi dengan demikian difahami bahwa berzikir, baik itu bersendirian adalah zikir yang masyru', secara berjamaah pun juga zikir yang masyru'. Berdoa sendirian pun masyru', doa secara berjamaah pun juga masyru', artinya disyariatkan. Ini beberapa fungsi masjid. Ada hal-hal yang boleh dilakukan di luar, tapi tidak boleh di masjid karena kehormatan masjid itu sendiri. Ini ingin menghormati tempat di mana tempat itu ada dipunya undang-undang, ya kan, ada peraturannya. Jadi kalau di dunia saja ada peraturan-peraturan yang kita akur, peraturannya agama, masuk masjid ada peraturannya. Ya, faham tom? Di sini diantaranya adalah orang yang dia berteriak-teriak di masjid mencari barangnya yang hilang, atau orang berniaga di masjid. Memanglah orang kalau barangnya hilang dia akan tanya kepada orang ramai, siapa jumpa barang aku, kunci ke apa macam. Atau orang jual beli, memang dia nak cari rezeki. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal itu satu kewajiban. Tetapi tempatnya, permasalahannya bukan pada jual belinya, tempatnya. Maka ketika ada orang jual beli di masjid, katanya, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tak kasih untung pada engkau punya jual beli. Kalau orang berteriak di masjid, aku punya barang hilang, semoga Allah tak kasih jumpa barangmu yang hilang. Mungkin orang akan bertanya, kalau begitu kita mendoakannya tak baik pada orang itu.
Sementara mendoakan yang tak baik perkara yang salah, tak boleh. Kita tak boleh mendoakan tak baik pada orang. Katanya tak boleh mendoakan tak baik, tapi ini kita mendoakan tak baik kepada orang lain. Bukan begitu maknanya. Kalimat ini lebih mempunyai maksud larangan kepada orang yang dia hilang barang untuk teriak-teriak di masjid. Larangan kepada orang yang berniaga di masjid, yang diberitahukan bahwa tidak ada barakah kepada orang yang berniaga di dalam masjid, karena masjid bukan untuk tempat jual beli. Oleh sebab itu tidak dibenarkan orang diskus di masjid berkenaan dengan bisnis, karena masjid tempat ibadah. Jangan buat pertemuan dengan kawan-kawan dekat entah di mana ke, nak jumpa, okey di mana ya? Oh, kat masjid saja, senang dah. Nak transaksi jual beli, la haula wala quwwata illa billah. Masjid bukan tempat untuk itu. Mau jual beli silakan, mau transaksi bisnis silakan, tapi bukan di masjid. Masjid tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada beberapa hal yang terkait dengan orang yang jual beli di masjid atau yang berteriak-teriak di masjid. Termasuk orang yang meminta-minta di masjid. Tidak digalakkan, bukan tempatnya untuk meminta-minta di masjid. Jadi kalau ada orang minta-minta di masjid, macam mana? Dia melakukan satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan di masjid karena itu untuk menjaga adab masjid, tapi bukan bermakna orang tak boleh untuk memberi. Hanya jika pemberian itu akan jadi menyamarakkan orang minta-minta di masjid, barulah kita mengelak daripada menjadi sebab perbuatan orang menjadikan masjid tempat untuk meminta-minta sedekah, walaupun mereka pada akhirnya, walaupun mereka adalah orang yang susah. Tapi masjid bukan tempat untuk yang demikian. Ada hal yang disebutkan di sini bahwasanya baginda Rasulullah melarang jual beli di masjid, atau orang yang berteriak-teriak karena kehilangan barang, atau dilarang untuk an yunsyada fihi syairun, dilarang bersyair, berpuisi di masjid. Apa maksudnya dilarang berpuisi di masjid, berqasidah di masjid? Kita pun ada maulid kat sini, aja berqasidah kan. Jadi memahami nas itu difahami secara menyeluruh supaya kita dapat pemahaman yang komprehensif, yang lengkap. Kalau kita melihat di zaman Nabi Muhammad SAW yang berlaku di masjid beliau, syair pernah dibaca. Bahkan pernah ada bait-bait syair itu dilangsungkan di masjid baginda Rasulullah, hatta bukan dengan bahasa Arab. Ada orang-orang Habasyah mendendangkan bait-bait syair dengan bahasa mereka. Nabi tanya, apa mereka kata? Katanya Muhammadun abdun saleh. Muhammad hamba yang saleh. Kenapa Nabi tanya? Nabi ingin perhati kata-kata itu walaupun bukan bahasa Arab, maknanya itu sesuai dengan syarak atau tidak. Silahkan berpantun dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa apa. Yang intinya bukan pada bahasa, konten. Hatta bahasa Arab pun, kalau kontennya itu tak betul, tetap tak boleh. Karena yang menjadi inti itu bukan puisinya sahaja, konten pada puisi. Adakah baginda Rasulullah mendengarkan syair? Baginda Rasulullah di satu majlis mendengarkan 100 bait syair. Daripada baitnya Umayyah bin Abi As-Salt, sampai dikatakan Umayyah ini hampir masuk Islam. Ternyata Umayyah bukan orang Islam. Bait-bait syairnya mengenai akhlak, mengenai adab, mengenai kemanusiaan. Banyak bait-bait syair yang maknanya itu bagus. Hatta penyairnya bukan orang Islam. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Rawaha, kamu hafal bait syairnya Umayyah bin Abi Salt? Katanya ya. Gal, coba baca untuk aku. Dibaca 1 bait syair. Katanya Nabi mengatakan, coba tambah lagi 2, 3,
100 bait dibaca di hadapan Nabi SAW. Zaman kita sekarang orang bersyair atau berqasidah, kan lebih baik baca Quran. Dan Nabi waktu dengar 100 bait itu tak tahu ke kalau Quran lebih baik. Kenapa Nabi dengar 100 bait? Kita baca syair di sini ada berapa? Tak sampai 100. Yang inti adalah makna bait-bait syair itu pada maknanya mencerminkan Islam yang perlu diterjemahkan, baik dalam ceramah, dalam tulisan, termasuk dalam bait-bait syair. Yang inti itu adalah konten. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, "Inna minasyairi la hikmah." Pada syair itu ada hikmah. Faham dong? Jadi tidak semua syair itu yang ditentang atau ditolak. Kalau satu hari Sayyidina Hasan bin Thabit ada bait syair. Baca bait syair di masjid Nabi SAW. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Gala syairun, kamu baca syair di masjidnya Rasulullah." Dimarah oleh Sayyidina Umar. Kata Hasan bin Thabit mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, aku baca syair di hadapan orang yang lebih baik daripada engkau." Ini di hadapan Rasulullah. Kalau engkau tak percaya, tanya dengan seorang sahabat Abu Hurairah kalau tidak silap saya. Kata Sayyidina Umar, "Abu Hurairah, kamu jadi saksi?" Apa kata Hasan? Katanya, "Ya." Kata Sayyidina Umar, "Kalau begitu sediakan kursi untuk Hasan baca syair di masjid Nabi SAW." Faham dong? Jadi berkenaan dengan syair ini tidak diambil satu satu makna secara menyeluruh, sebab syariatnya datang secara menyeluruh. Nah, hadza berkenaan dengan pembacaan syair ya. Wallahu taala alam bisawab. Hadis yang terakhir itu ada dua orang berselisih di masjid Nabi SAW sampai terangkat suaranya, maka ditegur oleh Sayyidina Umar, "Adakah kamu di masjid baginda Rasulullah kamu mengangkat suara?" Katanya, "Daripada mana kamu?" "Daripada Taif." "Kalau kamu daripada sini, aku pukul kamu," katanya. Dua orang termasuk yang dilarang ada mengangkat suara. Makanya kalau selesai daripada majelis kita atau mana-mana majelis yang diadakan di masjid, elakkan daripada angkat suara. Keluar senyap, tenang, sejuk, dan ketawa. Senyum sikit oke lah, tak sampai tegang-tegang sangat. Tapi jangan sampai terbahak-bahak ketawa di masjid. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan masjid. Karena ini tempat khusus, ini adalah protokolnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan di masjid. Wallahu ta'ala a'lam.